Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Allah pagi ini bagi lagi umur, dengan umur yang ada dapat kita tambah amal ibadah, dapat kita betulkan kesilapan yang lepas. Mana yang berdosa kita bertaubat. Alhamdulillah, Allah bagi cuaca yang baik. Ya, semalaman hujan daripada petang sampai ke malam pukul 1-2 baru berhenti. Ya. Jadi alhamdulillah pagi ini tak hujan, datanglah kita ke surau dengan mudah. Alhamdulillah. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab tu Allah suruh kita, Nabi ajar kita bila bangun tidur kita sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, kepadanya lah kami akan dikembalikan. Itu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi imam dia dah baca dah dalam doa, ya. Boleh jadi ada di antara tuan-tuan yang terlupa, dikira baca sekali dah. Boleh. Baik, yang seterusnya kita sambung pengajian daripada kitab adab-adab dalam Islam dalam bab membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Jadi membaca Al-Quran ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca tak faham, dapat pahala. Satu huruf dapat 10 hasanah. Tapi kalau kita baca faham, pahalanya lebih. Faham lagi lebih pahala. Tapi kalau kita baca faham dan amal, lagi lebih pahala. Baca tambah faham tambah amal lagilah kita lebih pahala tersebut. Kerana ada orang dibaca, dia faham tapi tak amal. Kemudian kalau kita baca dalam keadaan berwuduk pula, faham pula, amal pula, lagi lebih pahala. Kita baca dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat, dalam solat pula tu, faham dan amal, lagilah lebih pahala. Kita baca dalam wuduk, menghadap kiblat, solat, faham, amal, pada malam-malam 1/3 malam pula tu, waktu qiyamul lail, lagilah lebih pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca di dalam solat ni besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada kita baca di luar solat. Jadi sebolehnya tuan-tuan, kalau kita sembahyang seorang-seorang kan, kalau tak tahu, kalau tuan-tuan rajin solat sunat duha, buat 4 rakaat ke 12 rakaat ke 16 rakaat ke, cuba sekali-sekala buat 2 rakaat aja. Tapi 2 rakaat bacanya panjang. Ia besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat berqiyamul lail, kalah semua orang. Kita memang akui Rasulullah orang yang paling hebat di dunia ini berqiyamul lail. Kalah Imam Syafi'i ke Imam apa. Kenapa kita kata dia paling hebat? Kerana Rasulullah, dia Rasul, dia memang contoh tauladan. Apa yang dibuat semua hebat, kita memang kena tiru dia. Jadi berapa rakaat Rasulullah qiyamul lail? Disebutkan dalam hadis 11 je. Paling hebat pun 11.
Ada riwayat kata 13. Itu pun termasuk witir. Tahajud campur witir. Tapi itulah solat paling hebat. Hebat kok mana? Disebutkan dalam hadis, namanya berdiri kerana banyak baca Quran. Ya. Jadi itulah pentingnya kita baca Quran. Sambungan pada malam pula, pagi ni sebab malam saya kuliah dalam hujan Syah Alam, ya. Saya kata tak sempat ni ustaz. Tak apalah ustaz, cari orang lain. Sempat ni sebelum pukul 8. Sebelum pukul 8 tengok wis lambatkan campur jam. Tak apa, saya dah cakap jemaah pukul 8. Dah dia kata macam tu, saya pergilah. Baik. Al-Quran ni, sambungan ni iaitu membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Fa inna sautal hasan yazidul Quran hasanah. Sesungguhnya suara yang bagus menambahkan lagi kebagusan Al-Quran. Al-Quran tu memang dah bagus, tapi kalau kita baca dengan suara yang bagus, maka lagilah cantik. Ya, benda yang bagus ni kita kena disertakan dengan yang bagus-bagus. Jadi kena cantikkan suara. Macam mana kita nak mencantikkan suara? Suara kita semua bagus belaka. Semua bagus belaka. Jangan buat suara tak bagus lah. Contoh suara tak bagus, suara yang menjerit, Bismillahirrahmanirrahim, menjerit, tak bagus. Ataupun suara yang rendah sangat, tak bagus. Suara yang bagus macam mana? Suara sedang-sedang. Ya. Kalau orang perempuan baru kahwin bermanja suami, abang, begitulah suara baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suara nak marah suami, dah 20 tahun kahwin, balik lambat, abang. Kalau baca Quran macam tu tak bagus. Bismillahirrahmanirrahim, tak bagus itu. Ya. Jadi bacaan Quran, bacaan suara yang sedang-sedang bagus, semua bagus. Jangan ingat ustaz suara saya tak bagus. Jangan ingat suara bagus ni kori-kori je, tak. Semua orang bagus. Tapi yang paling penting sekali adalah bertartil. Tartil ni bertajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan bertartil. Bertartil ni bertajwid. Nombor 1 sekali mestilah bertajwid. Wajib bertajwid. Bagus tu nombor 2, suara sedap. Ya. Tapi kalau suara sedap nombor 1, tajwid kalau tak betul. Ya, dia kena mestilah bertajwid. Sabda Rasulullah SAW, ma azina Allah li syai'in ma azana li nabiyyin hasanis sawti yatawanna bil Quran wajhahu bihi. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti halnya mendengarkan seorang Nabi yang bersuara merdu ketika membaca Al-Quran serta mengeraskannya. Ya? Allah suka dalam hadis ni orang baca Quran dengan suara yang kuat. Allah suka. Suara kuat bukan menjerit, suara jahat. Macam imam solat subuh, maghrib, isyak, itu suara kuat lah tu. Allah suka. Ya? Jadi apabila kita baca Quran suara kuat ni, kena tengok tempatnya. Kalau imam solat maghrib, isyak, subuh, bagus. Kalau dekat rumah baca kuat, bagus. Seorang suami, seorang isteri kan baca kuat dalam bilik, dalam rumah. Dengar anak main-main bising tak hormat baca Quran, sadaqallah. Berhenti sekejap kan, sadaqallah ke tak sadaqallah. Dek, jangan main. Ni mak tengah baca Quran ni. Orang baca Quran tak boleh suara kuat-kuat, kena diam. Kena tegur macam tu. Kita pun sama baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama kali. Jadi baca Quran dalam rumah ni bagus. Ya, kuat. Sebab apa? Umar Al-Khattab pada zamannya semasa jadi khalifah, malam-malam dia dia suka meronda. Semua rumah akan bunyi bising dengan baca Quran. Rumah yang senyap daripada sunyi daripada baca Quran adalah rumah non-Muslim sahaja. Zaman Umar jadi khalifah, non-Muslim ramai ada di Madinah. Dan Umar tak larang orang menganut agama lain. Tiada paksaan kalau nak masuk Islam, dia nak mengekalkan dalam Yahudi ke,
dalam Nasrani ke, rumah non-Muslim saja sunyi malam-malam. Rumah Muslim malam-malam ya sebelum tidur tu semuanya bising dengan bacaan Quran. Maknanya baca kuat. Kalau kita cuba ram rumah malam-malam, rumah Muslim, tak dengar sebab rumah besar lah, rumah besar dan rumah batu tertutup rapat. Rumah zaman Umar kecil je, ya, petak. Jadi dalam hadis yang lain sabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah jadikan rumah kamu kubur, kata Rasulullah. Jangan jadikan rumah kamu kubur. Maksud hadis tu apa? Kubur ni tempat sunyi. Krik 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 malam-malam. Macam itulah. Jadi jangan jadikan rumah macam kubur, sunyi, tak baca Quran. Hendaklah ada bunyi bising dengan bacaan Quran. Kelebihan bacaan Quran dalam rumah ni dapat rahmat dan jin syaitan akan lari. Jin syaitan akan lari. Lari berterabur. Lagi-lagi kalau orang ni baca suratul Baqarah. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, siapa yang baca suratul Baqarah akan dijauhi daripada jin, akan jauh daripada syaitan. Ya. Jadi kalau rumah kita tenang, nak tahu rumah kita ada jin syaitan ke tak, tenang je 2-3 tahun. Tiba-tiba semalam bunyi guli, ting 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 ting. Bunyi apa malam-malam, pergi tengok senyap. Masuk bilik bunyi lagi. Fikir siapalah sihir aku, siapa yang buat. Jangan fikir siapa sihir, fikir diri kita. Baca Quran banyak mana. Berapa lama dah tak baca Quran kuat-kuat dalam rumah. Yang tu fikir. Ya. Jadi macam itulah, bila ada gangguan sikit, nampak sangat kurang baca Quran dalam rumah. Tetapi di masjid surau baca Quran tak sunat baca kuat. Kalau tuan-tuan datang, contohlah, dengan syarat boleh baca kuat kalau tak ada orang solat. Tuan-tuan datang awal sebelum subuh tadi 5.30, tuan-tuan sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian baca Quran kuat-kuat kan, masuk dalam surau. Tiba-tiba orang pun masuk, buka cermin, dia pun Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita pun, dia pun Allahu Akbar. Automatik kita yang tengah baca Quran kena merendahkan suara. Ya, sebab ibadah nombor 1 di masjid surau adalah solat. Dan solat tidak diboleh ganggu oleh bunyi-bunyi yang lain. Orang mengaji ke, orang berzikir ke, orang kuliah ke, kan? Jadi dia kena perlahankan. Tapi oleh kerana di Malaysia ni suraunya kecil, bila kuliah pakai speaker, jadi kena kuat juga kuliah. Sebab apa? Sebab waktu tu je untuk berkuliah. Jadi orang nak solat ni dia kena pandai-pandai. Kalau masjid ni besar, kalau orang ni kuliah, kalau masjid tersebut ada program kuliah, sebolehnya ada satu ruangan tertentu saja bunyi mic. Lepas tu peruntukkan pembesar suara, kan, mic yang atas, mic pula, speaker kat atas-atas ni, ruangan yang tak ada bunyi kuliah, tak ada bunyi tahlil, tak ada bunyi berzikir. Biasanya dekat belakang-belakang. Kenapa? Kita nak bagi peluang orang yang datang lambat, orang yang musafir ke, kan, dia musafir nak datang solat, ya, orang nak solat jamak ke, orang yang masbuk ke, orang berniaga kat luar dah habis berniaga, dia pun tutup kedai, dia nak datang solat maghrib pukul 8 subuh. Contohlah pukul 8, sedang pukul 8. Jadi bila nak datang sembahyang dekat masjid besar, masjid dengan kuliah, jadi untuk mengelakkan kurang gangguan bunyi tersebut, carilah ruangan yang tak ada speaker, kan? Bukan tak ada speaker, speaker off kat situ, kat sini bunyi juga kuliah tapi tak kuat sangat macam kat dalam. Bagus masjid yang sedemikian, barulah dia boleh fokus dengan bacaan dia dalam solat tersebut. Lepas tu dia nak baca Quran sendiri, tak dengar kuliah, terpulanglah pada dia. Kalau masjid besar lah. Tapi kalau masjid kecil nak buat macam mana? Sebab speaker dia sebiji 2 je, masjid kampung, surau-surau ke. Tengok macam Masjidil Haram, Masjid Nabi. Kan Masjid Nabi kan belakang dia banyak kuliah kan, waktu maghrib. Ada bahagian Asia Ustaz Indon, Ustaz Firanda. Bahagian India ada Ustaz India. Belah sini pula Ustaz lain pula, Eropah, bahasa Inggeris, ada bahasa Rusia, ada bahasa Perancis, merata. Tapi kat mana kuliah? Kat situ je. Dia tak dengar satu masjid. Orang nak dengar kuliah duduk kat situ, orang tak nak dengar kuliah, nak solat, nak mengaji duduk kat lain yang tak ada bunyi tersebut.
Jadi macam tu. Tapi kalau masjid tu semua satu masjid pasang speaker, mengganggulah orang yang datang nak solat. Ya, betapa besarnya ibadah solat di dalam masjid surau tersebut. Kemudian seterusnya, bila kita baca Quran, sunat kita menampakkan rasa khusyuk. Ahsanun nas qira'atan ladzi idza qara'a ra'aita annahu yakhsha Allah. Orang yang paling baik baca Quran apabila adalah jika dia baca Quran, engkau tengok dia ni takut kepada Allah, yakhsha Allah, menampakkan rasa takut kepada Allah. Kita menampakkan rasa takut ni bukan menampakkan kepada manusia, kan? Datang pakcik buat rasa sedih, bukan nak tunjuk ke orang. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya masa baca Quran tak boleh main-main. Kadang-kadang ada juga orang main-main bila baca Quran, kawan-kawan sebelah budak-budak baca buang-buang, tak sesuai. Sebab Quran ni ibadah tak boleh buat main-main. Laisa minna man lam yatawanna bil Quran wa yajharu bih, kata Rasulullah. Tidak termasuk golongan kami orang yang belum membaca Quran dengan suara yang baik dan menampakkan kesedihan. Dia menampakkan kesedihan. Kemudian seterusnya disunatkan kita menangis ataupun menampakkan seolah-olah menangis apabila sampai ayat-ayat yang mengisahkan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beberapa ayat menangis, sama ada dia baca Quran ataupun dia mendengar bacaan Quran. Satu hari dia menyuruh Abu Sa'id baca Quran. Wahai Abu Sa'id, bacalah Quran kepadaku. Kata Abu Sa'id, engkau suruh aku baca Quran sedangkan Quran ni diturunkan kepada engkau. Maka jawab Rasulullah, aku suka orang lain baca. Maka Abu Sa'id pun dia pilih bacaan Quran surah An-Nisa. Baca sampailah ayat 41. Nabi kata berhenti baca di situ. Kemudian dia pun tengoklah Rasulullah mengalir air mata dia. Mudahnya tersentuh Rasulullah bila dengar orang baca Quran. Dia baca Quran pun bagi dia sedih, sebab ada beberapa ayat yang Rasulullah sedih. Jadi boleh kita menangis ketika baca Quran, sama ada dalam solat dan luar solat. Kalau dalam solat boleh, tetapi jangan sampai mengeluarkan suara yang keras. Batal lah. Tapi kalau sekadar boleh ditahan. Seperti mana Imam Mekah, Imam Madinah, Imam Masjid Haram, kita dengar baca macam tu, boleh, tak ada masalah. Kalau di Malaysia biasanya ada imam-imam dia menangis pada ayat surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah dengan keredaannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Itu ayat akhir surah Al-Fajr. Ada imam menangis ayat kat situ, boleh hukumnya, tak ada masalah. Cuma jangan bunyi suara yang keras. Rasulullah SAW dan para sahabat, antara sahabat yang menangis dalam solat, Anas bin Malik. Disebutkan malam-malam, kalau orang sahabat lalu rumah Anas, bunyi Anas malam-malam ni, bukan tengah malam lah, waktu qiyamul lail, bunyi Anas qiyamul lail sambil menangis, kan, sambil menangis. Dan pernah dengar Rasulullah baca Quran qiyamul lail, bunyi, kata sahabat, bunyi macam air bergelegok sambil baca Quran, gluk, air masuk bergelegok kan, gluk. Maksudnya macam mana? Menangis dalam hati. Bergelegok. Saya masa belajar tahfiz dulu, jadi mudih ni dia import seorang ustaz daripada Arab, daripada Mesir. Ustaz ni dia ustaz lah, alim. Nama dia Syekh Abdul Muhaimin. Ada lagi kat Malaysia sekarang. Dia pandai cakap Kelantan dah, kahwin orang Kelantan. Dia jadi pakar rujuk di Malaysia ni.
dalam bab qiraat. Dalam Quran semua rujuk dia belaka. Kadang-kadang dalam Quran kalau buku baru panggil dia duduk kat dua, kalau sekarang dia duduk dalam Quran di Kelantan, ya. Jadi masa dia mula sampai Malaysia dia tak pandai cakap Melayu. Maka saya antara pelajar mula-mula sempat belajar 6 bulan je. Lepas tu dia pindah ke Melayu sebab orang ambil dia lah, kerajaan ambil dia semua. Jadi masa belajar dia tu dia pun panggil Qiyamul Lail. Saya dengan Fauzi, 2 orang kawan saya. Jadi pergi rumah dia naik atas, dia pun Qiyamul Lail imam, saya pun ikut. Yang bagus dia ajar bila semayang rapat soft duduk macam ni pun semua. Kita pun jadilah makmum dia baca Quran panjang. Dia menangis, kadang-kadang menangis. Sebab kita budaya menangis ni kurang di Malaysia. Okey dah. Lepas tu sampai pula giliran Fauzi jadi imam. Giliran Fauzi jadi imam, dia pun tu. Giliran saya pula jadi imam. Dia suka bergili-gili. Dia nak dengar dan dia tegur. Bila saya jadi imam, saya baca lah surah. Tiba-tiba menangis. Ya Allah, menangis. Dia dengar saya baca Quran menangis. Aku baca apa yang menangis ni? Masa tu budak tak faham maksud dia. Aku baca apa yang menangis sangat ni? Saya baca lagi. Saya rasa terganggu. Lupa ayat. Tengah menangis boleh pula tegur. Disambung ayat saya. Sebab saya lupa. Sebab dia hafiz Quran. Jadi daripada situ saya belajar. Boleh menangis setiap kali baca Quran. Jadi tengok perangai dia ni macam menangis hari-hari. Asal Qiyamul Lail je menangis. Kan? Qiyamul Lail Melayu banyak apa? Banyak zikir. Subhanallah walhamdulillah, kan? Hasbi Rabbi Jallallah. Bising satu surau satu masjid. Qiyamul Lail dia Quran belaka. Lepas semayang betul doa. Kan? Jadi dari situ saya belajar rupanya menangis boleh. Lepas tu saya baca buku. Rupanya pura-pura menangis pun boleh dalam solat. Tak berdosa. Buat menangis. Dapat pahala. Kan? Dapat pahala. Ada hukum dalam fiqh bila kita solat, kita dengar imam baca, kita tahu ayat tersebut ayat tentang azab, kita buat menangis. Tapi yang bunyilah buat menangis untuk latihan diri. Dapat pahala. Untuk melatih diri supaya hati jadi lembut, dapat pahala. Kita baca lagi dia lebih baik kalau kita qiyamul lail seorang-seorang, semayang seorang-seorang, kita baca ayat tersebut, kita rasa benda tu azab, kita faham maksud tersebut, tapi kita buat menangis untuk diri kita sendiri, dapat pahala. Tapi kalau kita jadi makmum, kita buat menangis, niat tak betul, mesti mau kata hati aku ni lembut ni, itu tak boleh lah. Itu dikira riak. Memanggil mujub, mengharapkan pandangan orang. Tapi kalau seorang-seorang menangis, dapat pahala buat menangis begitu untuk latihan. Memang ulama membenarkan dapat pahala. Mudah-mudahan, sebab Rasulullah setiap malam menangis kalau ada ayat-ayat tertentu. Mudah-mudahan hati kita lembut dengan bacaan Quran. Yang menangis tak dapat pahalanya apa? Menangis tengok cerita Hindustan. Menangis banyak mana pun tak dapat pahala. Menangis putus awet, kan, putus couple. Menangis macam mana ke fras menungging macam mana tak keluar bilik seminggu 2 minggu ke apa semua, tak dapat pahala langsung. Sebab awet tersebut tak halal. Tapi kalau menangis kerana diceraikan, kerana isteri tinggal, kan, kerana sekian-sekian, tak dapat pahala. Sebab sedih dengan hubungan yang halal. Dia beza tuan-tuan. Kalau berkenaan Quran je, semua dapat pahala. Kalau berkenaan dengan bukan Quran, tak dapat pahala. Baru ni ada yang menangis kerana pemimpin kena penjara. Itu saya tak nak komen, saya senyap. Yang tu tuan-tuan fikir sendirilah. Baik. Kemudian seterusnya, tadabbur bacaan Quran. Kita kena tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana ma'ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataupun hati mereka telah terkunci. Surah Muhammad ayat 24. Jadi kita kena tadabbur. Tadabbur ni study lah. Apa lagi tadabbur? Tadabbur ni macam kita belajar tafsir. Jadi tuan-tuan masuk kuliah tafsir,
kuliah-kuliah tu dikira tadabbur. Kuliah tafsir itu sebenarnya tadabbur. Kalau kita nak tadabbur sendiri, tak berapa pandai, kitab pun tak banyak kat rumah, beli kitab pun tak berapa baca, pergilah dengan kuliah, dikira tadabbur. Ya. Jadi Allah menyuruh kita tadabbur. Kemudian memohon rahmat, meminta perlindungan dan sebagainya. Rasulullah SAW bila dia baca Quran, bila sampai ayat syurga, Rasulullah berhenti sekejap. Rasulullah berdoa, Ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Dalam bahasa dia lah, Ya Allah, kurniakanlah aku syurgamu, Ya Allah. Bila sampai ayat azab, dia pun berhenti, dia minta supaya perlindungan daripada azab neraka. Jadi boleh kita berdoa macam tu. Rasulullah buat macam mana? Dalam solat pun Nabi buat. Tapi kita dalam solat tak boleh buat. Kita tak tahu doa macam mana Rasulullah tersebut. Kita tak tahu ayat mana, takut jadi kalam munas. Kalam munas boleh jadi batal. Kalam munas ni perbualan bicara manusia, tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan baca di luar solat, kan, baca bila sampai ayat syurga, kan, kita tahu ayat syurga, kita berhenti sekejap. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Angkat tangan boleh, tak angkat tangan boleh. Kemudian sambung balik. Auzubillah minasyaitanir. Sambung balik. Banyak ayat Quran dalam syurga. Kalau suratul Baqarah ni, tuan-tuan mesti tahu muka surat ketiga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum. Kan, itu famous tu ayat tu. Sampai satu ayat tu berhenti. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga-Mu, Ya Allah. Kan? Wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar gembira kepada orang beriman. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan seterusnya cerita tentang syurga. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Sunnah tuan-tuan, dapat pahala. Lepas tu sambung balik. Kalau suratul Waqi'ah, kan, surah Waqi'ah lagi banyak. Dia ada wa ashabus shimal, ada dua, wa ashabul yamin. Wa ashabus shimal satu, ashabul yamin. Ashabul yamin golongan kanan yang masuk syurga. Mula-mula dia cerita orang golongan kanan, semuka surat lebih. Kan, berhenti mana-mana ayat. Ya Allah, minta aku, kurniakanlah aku masuk syurga, Ya Allah, nikmatnya syurga ni. Berhenti. Masuk wa ashabus shimal, golongan kiri pula, cerita tentang neraka. Sampai muka surat sebelah pula, surat ketiga, berhenti. Ya Allah, minta aku jauhkanlah daripada azab neraka-Mu, Ya Allah. Dapat pahala. Malaikat ada tu, amin. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, memanjangkan suara sesuai dengan tajwid. Memanjangkan macam mana Rasulullah SAW, dia memanjangkan pada setiap habis ayat. Namanya mad arid lis-sukun. Tapi zaman Rasulullah tak ada pembahagian ilmu tajwid. Tapi ulama terkemudian menamakan dia lah. Mat yang habis ayat tu adalah mat arid lis-sukun kebiasaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin tu panjang. Ya, 6 harakat ataupun 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma'arif disukun pula. Ma'arif disukun. Baik. Kemudian yang seterusnya, tidak berlebihan membaca Al-Quran. Berlebihan membaca Quran ni ada beberapa kategori. Berlebihan membaca Quran antaranya lebih berlebihan dalam hukum tajwid, dalam mat. Kan, contohnya mat lazim kalimi mutsaqqal. Kan, mat lazim kalimi mat yang paling panjang sekali dalam hukum tajwid 6 harakat je. Tak ada 8, tak ada 10. Ya, mat apa yang wajib 6 harakat? Antaranya mat lazim. Mat lazim yang wajib lah. Mat lazim kalimi, mat lazim harfi. Macam wala bolin. Bo tu panjang 6. Lin tu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Lin tu ma'arif disukun. Jadi bo ni 6. Jadi berlebihan dalam baca Quran, kalau dalam hukum tajwid ni dia lebih daripada 6. Wala
panjanglah, tak boleh. Berlebihan. Tapi kalau azan boleh, sebab azan bukan Al-Quran. Azan dia tak terikat pada hukum tajwid. Kan, hayya 'alas solah, boleh. Kan, kalau alhamdulillahirabbil alamin, punah. Tak boleh jadi imam. Kan, tak boleh main lenggok situ, dia kena ada 1-2 lenggok je. Ya. Azan pula tak dengung tak apa, dengung bagus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Quran mim bersatu, nun bersatu wajib dengung. Asyhadu anna Muhammadar, wajib dengung. Tapi azan dengung bagus, tak dengung sah azan tersebut. Kan ada bilal-bilal kadang-kadang dia azan dia tertinggal dengung di situ. Kan. Kemudian orang Melayu pun komen yang baru pergi umrah. Apalah Bilal Mekah pengazan tak betul tajwid. Baik ambil. Kita orang Melayu ni, betul orang ambil puji orang Malaysia, dia tak tahu tajwid ni hanya terpakai pada Al-Quran, tak terpakai kepada azan, selawat, zikir, ya, doa. Baik. Berlebihan dalam membaca Al-Quran juga adalah berlebihan dalam berlagu. Lagu, baca lagu lain, lagu apa? Lagu Quran, lagu manusia, lagu cinta-cinti, ya. Lagu yang dibenarkan adalah lagu Quran. Macam mana kita nak tahu lagu Quran? Ada silibus ke? Tak ada silibus. Lagu Quran ni kita kena mencontohi, belajar daripada orang-orang yang ahli Quran. Contohnya imam-imam besar lah, imam Masjid Haram, Masjid Nabi, imam-imam dunia yang lain, masjid-masjid negara-negara yang lain. Memang dia dilantik ahli Quran. Kalau di Malaysia ni Ustaz Iqmal Zaini, kan, lagu dia memang sesuai lagu Quran. Tapi kalau kita reka lagu sendiri, lagu dunia, lagu biasa, takut berdosa. Ya, takut berdosa. Lagu Hindustan kita masuk. Saya tak nak buat contoh lah, tuan-tuan boleh bayang sendiri. Lagu-lagu Siti Nurhaliza dia masuk, maka boleh jadi berdosa. Bila dia baca orang dengar pusat pelik lagu ni, macam lagu Cindai lah, macam lagu Kejuran, lagu-lagu manusia biasa, tak boleh. Tapi kalau bukan Al-Quran, boleh. Sebab Quran ni mulia. Contohnya selawat. Selawat ada lagu-lagu dia kan. Sallallahu ala, itu lagu sebenarnya, nasyid, ada nasyid dia. Saya pernah dengar selawat dalam radio IK. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, salawatullahi alaihi. Saya dengar tengok itu, ya Allah, first time dengar tapi sedap juga. Tapi macam pernah dengar lagu ni kan, apa ni first time tapi tak sambil kena kompang lah. Fikir dia ulang lagi, ya Rasulullah, bau tinggal cintailah mana hendak berhias, lagu Siti, kan, cerminku pecah 1000. Dia ambil lagu Siti rupanya, lagu Siti Nurhaliza. Nasib baik selawat, kalau Quran berdosa terus. Ya. Jadi macam tu, itu berlebihan dalam Al-Quran. Baik. Berlebihan dalam Quran juga maksudnya kita baca dengan kasar. Allah telah berfirman, ya ayuhan nas. Menjerit-jerit baca. Tak boleh. Itu berlebihan dalam Al-Quran. Al-Quran ni indah. Kita kena hormat, kita kena baca dengan sebaik-baiknya. Kemudian disunatkan kita mengkhatamkan Al-Quran, kena pasang niat khatam Quran. Ya, bulan Ramadan kita dah khatam, di luar Ramadan pun kita kena khatam. Kalau kita mampu, yang pertama Rasulullah suruh sekali sebulan, sekali sebulan, standard. Kalau dapat khatam sekali, khatam sebulan sekali, itu paling bagus.
Sebab ada hadis Nabi kata, Iqra'ul Quran fi kulli syahr. Bacalah Quran dalam sebulan. Setiap sebulan sekali Quran. Kemudian kalau dia mampu lagi 2 minggu sekali. Adakah bagus? Sebenarnya lebih bagus yang sekali sebulan. Sebab itu perintah pertama. Tapi sebab dia ahli Quran, orang hafiz Quran, dia boleh baca 2 minggu sekali. Lagi hebat, seminggu sekali pun boleh. Tapi kata Rasulullah, seminggu sekali itu pun dah paling limit. Sebab kalau dah baca seminggu sekali, dia akan baca terlalu laju. Ada sahabat hadis lain menyebutkan jangan kurang 3 hari, Nabi kata. Ada hadis Nabi kata jangan kurang seminggu. Ada hadis kata jangan kurang 3 hari. 3 hari ini sehari 10 juzuk. Sebab kalau kurang daripada 3 hari, kata Rasulullah, kamu dah tak tadabbur dah. Nabi tegur para sahabat. Jadi nombor 1, sebulan sekali. Sebulan sekali. Tak mampulah ustaz sebulan sekali, 2 bulan sekali khatam pun bagus. Ya, biar slow and steady. Yang penting khatam. Jadi kena ada pasang niat seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebulan sekali. Ya. Kemudian orang perempuan ni dia rajin. Orang lelaki pun rajin juga, rajin berkebun. Orang perempuan rajin buat kelas muslimat. Kemudian panggil ustazah baca Quran ramai-ramai, nak suruh khatam sebulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam. Biarkan, itu bagus tuan-tuan. Boleh jadi kehadiran perempuan di surau kita, di taman kita yang buat aktiviti Quran menyebabkan satu kampung dapat rahmat. Rahmat kerana amalan Quran. Kalau nazir mengurusi surau tersebut keras sangat, tak boleh buat kat surau, buat kat rumah lah. Nak buat kat surau je selalu. Aircon siapa nak bayar? Ada berkira-kira kan. Takut hilang rahmat Al-Quran tersebut. Jadi orang baca Quran ni, kita kalau kita tak rajin baca, orang baca kita hormatlah orang baca tersebut. Ya, besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, sabda Rasulullah SAW, la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad dalam 2 perkara. Rajulun 'allamahu al-Quran fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya, yang pertama, lelaki yang dikurniakan oleh Allah ilmu Al-Quran, dia pun baca sepanjang siang dan sepanjang malam. Jadi orang ni sebenarnya, kata Rasulullah, kita boleh hasad, kita boleh dengki. Dengki macam ni terpuji. Dengki sebenarnya sifat mazmumah, tapi ada 2 dengki yang dibenarkan. Yang pertama, dalam sebab hadis Nabi ni sebut 1 je. Dan yang pertama, orang yang diberikan harta, kemudian dengan harta dia banyak bersedekah, dia berinfak jalan Allah. Kita pun dengki, ya Allah, kalau aku kaya macam dia, aku nak sedekah juga ni, nak bina benda ni kat surau, nak buat ni, bantu orang miskin, seronok jadi kaya macam dia. Itu dapat pahala. Yang kedua, dengki kepada orang yang pandai Quran. Ya Allah, pandainya baca Quran, dahlah baca Quran hari-hari, kemudian dia ajar orang, besarnya pahala dia. Aku nak pandai baca Quran juga macam dia, dapat pahala. Dengki yang tak boleh, dengki yang jahat. Ya Allah, kayanya dia, aku nak kaya macam dia. Macam mana lah, biar jadi apa kerana aku nak ambil harta dia ni. Jealous lah. Itu tak boleh. Kalau dia miskin ni, seronok. Sekali datuk tu pun, datuk yang kaya lah, dia pun post dalam grup penduduk, tolong doakan saya, kami sekeluarga kena COVID kan, doakan kami sekeluarga. Dia baca padan muka. Itu memang dengki dosa besar kan. Ya, jadi dengki yang kita mengharap jadi macam dia, kita nak buat baik juga, besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, beramal dengan Al-Quran, amal yang seterusnya beramal dengan Al-Quran, amal hukum hakam dan amal baca. Kemudian antara sunnah baca Quran lagi, Rasulullah suruh berkumpul. Ya, majtama'akum fi baitin min buyutillah. Siapa yang berkumpul di salah satu rumah di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, baca Quran lah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling belajar sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat diturunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyar rahmah, diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi pada malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka kemudian disebut oleh Allah di sisi malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara adab di sini, Rasulullah
kata siapa berkumpul di masjid surau lah, di rumah Allah, baca Quran dan belajar. Jadi kelebihan ni saya dah sebutlah tadi. Jadi antara sunnahnya di masjid surau adalah kita kena berkumpul baca Quran beramai-ramai. Baca Quran sambil belajar, besar pahala tuan-tuan. Macam saya sebut tadilah, muslimat buat kelas Quran. Kalau dekat Madinah ni kan kadang-kadang ada kelas halaqah Quran kan, tepi-tepi kat tiang-tiang tu kan. Ada Quran, dia ada tulis situ kelas untuk orang baru baca Quran. Ada kelas untuk qiraat, ada kelas untuk macam-macam kelas. Sebenarnya itu sunnah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka buat halaqah kan. Halaqah ni maksudnya bulatan. Bulatan, ada guru seorang bulat. Ya, sunnah para sahabat Nabi SAW belajar macam tu. Jadi ustaz kita tak buat halaqah, kita masuk kuliah terus Ustaz Asnan dia baca Quran, kita mau ikut Ustaz Farid ke, tak jadi bulat. Macam mana tu pun dikira tadarus juga. Wa tadarasunahu bainahu. Jadi Quran masjid surau ni antara tempat belajar Al-Quran. Di Madinah tu saya sukalah masuk kelas tu. Saya suka ditegur lah. Mula-mula hari pertama saya pergi masuk kelas tu, banyak kena tegur Syekh Arab ni. Sikit-sikit salah, baca Fatihah je pun kan, salah. Tapi saya suka. Saya suka bila lagi orang nak tegur ni orang Arab. Kemudian hari lain saya pergi lepas semayang, saya lalu kat situ tak ada dah Syekh tu. Kadang-kadang saya tak jumpa sebab besar sangat, kita keliru kat mana lah tempat dia. Saya pergi belakang, duduk dengan Syekh Arab yang gelap sikit. Aku baca Quran daripada Indon, daripada Rusia. Sampai giliran saya baca Ahsanta. Tak tegur langsung. Orang yang tegur ke Ahsanta. Ada salah saya tanya? Maaf, tak ada. Ahsanta tu baguslah. Jadi kurang, tak kena tegur, tak berapa seronok sikit lah. Jadi yang pertama tu dia terlalu halus, dia tegur mendalam sikit. Yang kedua ni dia ringan sikit. Rupanya kelas yang saya masuk ni kelas macam beginner lah, untuk orang yang macam pedak-pedak sikit, bersilap aku saya masuk. Jadi sebenarnya buat halaqah baca Quran ni sunnah Nabi SAW. Penghabisan tuan-tuan, Rasulullah suruh habis tutup majlis kalau bergaduh. Iqra'ul Quran ma'talafat alaihi qulubukum. Bacalah Quran yang akan menyatukan hati-hati kamu. Fa iza ikhtalaftum faqumu anhu. Bila kamu berselisih, maka bangunlah balik. Jangan duduk lama-lama dalam majlis Quran. Ya, dengan belajar-belajar ayat ni menyatakan sekian. Tak, mana boleh kaitkan dengan politik? Ini termasuk politik dah. Yang dia pula jawab, awaknya main-main politik ni. Nampak sangat bergaduh. Sadaqallahul azim. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jangan terus berlama-lama. Quran terbuka untuk bergaduh, tak boleh. Kemudian seterusnya, jangan mencari Quran, jangan mencari dunia dengan Quran. Ini penghabisan tuan-tuan. Jangan mencari dunia dengan Quran. Iqra'ul Quran wa'malu bihi wa la tajfu an. Bacalah Quran, amalkanlah Quran, jangan kamu meremehkan Al-Quran. Wala taghlu fi, jangan berlebihan dengan Quran. Jangan meremeh ni macam mana? Meremeh ni buat main-main Quran, macam baca surat kapur je. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Oh, berdosa tuan-tuan, buat main-main kan. Dah habis baca Quran, biar Quran tak tutup kan. Letak pula atas lantai. Letak atas lantai, tengok keadaan lah. Dia buat macam tak berapa jagalah. Ya, lebih kurang je. Itu gurau-gurau, itu meremehkan. Gurau-gurau kawan sekolah, berdosa. Jangan meremeh, jangan berlebihan. Berlebihan saya dah cerita tadi, akan berlaku lebih, baca kuat. Wala ta'kulu bih, janganlah kamu makan dengannya. Wala tastakfiru bih, jangan kamu perbanyakkan dengannya. Apa maksudnya kamu makan dengannya? Jangan makan harta dengannya. Jangan jadikan Quran ni job utama. Maksud macam itulah, job cari makan. Wala taksiru bih, taktasiru, jangan kamu perbanyakkan harta dengan Quran. Dia
dia otak bisnes, masuk khusus bisnes, usahawan, dia pun buat, dah dapat by idea macam mana aku buat kelas Quran macam-macam ni, aku kenakan yuran ribu-ribu. Aku buat promosi gitu gini. Mula-mula promosi percuma, bila masuk aku ceritalah masuk kelas ni kamu akan jadi macam ni, yuran dia sekian. Aku dah seluruh Malaysia macam ni. Wah, banyak duit aku. Contoh itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu ustaz mengajar Quran nak cari makan macam mana kalau tak dibayar? Ya, Nabi larang kita memperbanyakkan harta, tapi ambil upah boleh. Ya, dibenarkan ambil upah sekadarnya lah, ikut apa? Ikut rate semasa. Ya, kalau nak dibayarkan dengan wang ringgit, memang tak boleh dibayar sebab Quran ni ilmunya tinggi. Ya, dia kena standard macam biasa sahaja. Ya, tapi kita pula janganlah memperendahkan lagi. Ustaz, berapa mengajar Quran Ustaz di surau? Saya nak hantar anak saya 8 kali seminggu, RM30. Allah berkiranya Ustaz. Dia berkira pula RM30, RM50. Allah mahalnya RM50. Tak apalah kalau puan asnaf tak ada duit, kita halal je. Ini standard kalau ada duit. Memanglah saya ada duit, tapi 50 berkira sangat tu Ustaz. Saya dulu kecil-kecil saya mengajar tak bayar pun pada tepu. Sedap dia cerita. Kemudian panggil tok guru piano datang rumah. Teacher, berapa yuran bulan ni? 300. Okey. Mengajar piano je sekali seminggu. Benda dunia boleh pula bayar, benda akhirat berkira-kira. Yang ni meremehkan Al-Quran hukumnya. Biarlah sedang-sedang. Sepatutnya Al-Quran bagi lebih sikit, guru Quran bagi lebih sikit. Masa saya last cerita lah, masa saya duduk Bangil Lama sebelum dapat quarters ni, saya mengajar dekat Bangil Lama tu. Saya mengajar Quran pagi, petang, malam. Sebab tak ada job, saya tak ada job. Saya mengajar Quran lah, rumah ke rumah. Bila tak ada orang panggil, saya mengajar. Yang belajar saya budak Kemboja kawasan situ. Sebab ramai Kemboja. Saya duduk tepi sungai, kawasan macam pelarian lah, rumah-rumah kecil-kecil. Orang Kemboja suka hantar anak sebab tak payah bayar. Sebab dia bukan ada duit sangat. Duit dia simpan. Dia pun bila tak bayar ngaji ramai dah. Ada yang khatam, ada yang pandai. Tak bayar lah, kadang seorang dua je bayar. Tu pun RM10, RM20. Saya tak minta. Tapi bila dah besar sampai sekarang, bila saya pergi kedai dia, saya pergi mana-mana, belanja belaka. Datang rumah, semua dia bayar. Tak bayar Ustaz, tak bayar. Jumpa budak yang meniaga depan masjid, salah seorang pelajar saya, Mansuri nama dia. Dia antara yang kerap datang, tapi susah sikit baca Quran kan. Salam dia, buat baik dia, kadang-kadang dia bayar. Saya bayar lah, awak meniaga. Tak apa Ustaz, tak apa. Itu maknanya dia menghargai guru, menghargai Quran. Ya, insya-Allah barakah. Mak ayah yang menghargai guru-guru Al-Quran ni, barakah dia sampai kepada anak besar jadi baik. Ada juga pelajar dua orang tu jalan belajar Quran, seronok saya ajar dia. Tapi lepas pada tu jumpa-jumpa buat tak tahu je kan, buat tak tahu, dah besar dah. Lalu sebelum saya main telefon buat tak tahu, padahal saya ingat dia belajar Quran dengan saya 2-3 bulan kan. Kenapa buat tak tahu ni? Saya senyap je. Rupanya mak ayah dia pun buat tak tahu juga. Nampak saya buat tak tahu. Jadi anak ni belajar daripada didikan mak ayah dia sendiri. Ya, kalau mak ayah dia ajar, jumpa ustaz salam, itu guru kamu tu. Kalau dia ajar macam tu, insya-Allah barakah. Ya, jadi dia kembali kepada mak ayah sendiri, insya-Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang kurang, yang baik daripada Allah, kurang lebih saya tersalah cakap dan sebagainya, saya minta maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.